Terima kasih Datuk Yang di-Pertua di atas peluang untuk saya membahaskan rang undang-undang kanun keseksaan pindaan ini. Saya bermula dengan mengatakan bahawa rang undang-undang ini merupakan satu rang undang-undang yang tidak progresif dan boleh membawa kita mundur ke belakang. Dan dengan itu saya juga menyokong cadangan untuk menarik balik rang undang-undang ini. Saya bermula dengan perbahasan 203 Disclosure of Information. Dalam semangat kita mahu good governance dengan izin, ya, dan semangat transparansi dan accountability, seharusnya kita bergerak ke arah freedom of information. Dan tapi sebaliknya kita bergerak ke belakang. Kita classify semua sebagai tidak boleh dikongsi, maklumat sebagai tak boleh dikongsi, dan kemudian kita klasifikasikan. Seharusnya kita bergerak kepada freedom of information dan kemudian kalau perlu ada classified information baru kita klasifikasikan. Jadi yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, kita bergerak ke belakang bukan ke depan. Yang berhormat Menteri pun ada di sini, saya harap dapat mendengar pandangan ini, ya, sebab kalau kita mahu bergerak sebagai parlimen yang ke hadapan, kita tidak harus melaksanakan undang-undang ini, ya, section 203A ini tidak harus kita masukkan di sini. Saya ingin kongsi Datuk Yang di-Pertua bagaimana pengalaman saya menentang kilang liners di Kuantan. Bagaimana Freedom of Information Act di Australia itu membantu saya mendapat maklumat yang saya tidak mungkin dapat. Bagaimana mereka dengan maklumat itu saya tahu bagaimana mereka menutup maklumat itu di Malaysia, Datuk Yang di-Pertua. Saya tahu bahawa kalau mereka dengan maklumat itu saya tahu bahawa sekiranya kilang liners itu dibina di Australia, maka sisa buangan radioaktif itu perlu dihantar balik ke Lombong dalam masa 8 hari. Itu maklumat yang diperolehi melalui Freedom of Information. Tapi kalau di Malaysia, apabila kita bertanya menteri pun berkenaan dengan tapak pelupusan radioaktif yang kekal untuk liners, menteri pun tak boleh bagi tahu. Apa dia yang dimaksudkan dengan rakyat didahulukan, Datuk Yang di-Pertua? Apa dia yang apabila kita melindungi satu syarikat asing, satu syarikat asing dan rakyat sendiri tak boleh nak tahu maklumat? Itu bukankah itu dalam interest rakyat, ya? Jadi kalau kita tutup segala maklumat ini dan tidak boleh dimaklumkan kepada orang awam dalam untuk kepentingan awam, maka saya khawatir banyak lagi maklumat yang berkaitan dengan rasuah, salah guna kuasa, ketirisan dan sebagainya tidak boleh dibawa keluar dan akhirnya ditutup dan negaralah juga yang akan rugi, ya, di dalam konteks ini. Shah Alam. Okey, silakan. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih YB Kuantan. Saya ingin mendapat pandangan daripada YB Kuantan berhubung dengan perkara Seksyen baru 203A ini, di mana disebut disclosure of information. Whoever discloses any information or matter which has been obtained by him in the performance of his duties. Maknanya sesiapa saja yang mendedahkan ataupun memberikan apa jua maklumat yang diperolehinya semasa dia menjalankan tugasnya, ya, dia boleh dihukum dengan denda tak lebih 1 juta ataupun penjara tak lebih daripada setahun atau kedua-duanya, ya. Mengikut kefahaman saya daripada apa yang ditulis ini, maknanya apa jua maklumat, ya, bukan sahaja maklumat yang telah pun digazet ataupun yang telah diberikan takrif sebagai Official Secrets Act. Apa jua maklumat. Saya nak tanya pegawai JKR, Kementerian Kerja Raya, tentang kenapa Hospital Shah Alam ni dah 6 tahun tak siap-siap. Dia tak boleh sebut walaupun satu patah. Kerana kalau dia beri maklumat itu, maka ianya boleh bercanggah dengan maklumat ini, ya, ataupun rang undang-undang ini. Walaupun tadi ada yang berhormat Barisan Nasional, dia kata ianya bertujuan untuk menghalang pendedahan maklumat orang nak buat serbuan dan sebagainya, tetapi itu tak jelas daripada apa yang terkandung di dalam
pindaan yang dikemukakan, ya. Maka pindaan yang dikemukakan ini merupakan satu usaha untuk menutup dengan sepenuhnya apa jua akses kepada maklumat yang boleh diperoleh, ya, oleh rakyat jelata, wartawan, ahli parlimen, ahli politik, ya, daripada mana-mana pegawai kerajaan, ya. Dan ini merupakan satu usaha yang retrogresif, ya, langkah ke belakang, ya. Dan ini adalah oleh kerana bagi pandangan saya nak yang berhormat Kuantan sebut sama ada setuju ataupun tidak, ialah kerana kerajaan yang sedia ada masih berpegang kepada konsep bahawa dia sebagai kerajaan, dia yang tahu. Dan tak ada orang yang boleh persoalkan. Walaupun tempoh hari kita pernah dengar yang amat berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawa zaman kerajaan tahu semua dah berakhir. Tetapi undang-undang yang sebegini membuktikan bahawa sikap yang ada pada kerajaan adalah sebaliknya. Mereka tidak mahu rakyat mendapat apa-apa maklumat. Mereka anggap mereka yang lebih tahu. Mereka tidak perlu dipertanggungjawabkan terhadap apa-apa tindakan. Maklumat seperti NFC ke, maklumat berhubung dengan apa jua jenis penyelewengan dan sebagainya, semua tak boleh didedahkan, ya. Apakah dengan tindakan itu dan undang-undang yang sebegini rupa, ianya merupakan satu sikap high-handed dan iron fist yang nak dibawa oleh Kerajaan Barisan Nasional. Sebelum pilihan raya lain, lepas pilihan raya barulah nampak warna yang sebenarnya. Apa pandangan yang terima kasih Shah Alam di atas pandangan dan tersebut. Pada pandangan saya, bukan saja high-handed, ya, Datuk Yang di-Pertua. Sebenarnya pada pandangan saya, kita sudah ada OSA. Kenapa sekarang kita jadikan semuanya di bawah OSA? Ya, pada pandangan saya ianya satu usaha untuk menyorok segala salah guna kuasa, untuk menyorok segala maklumat yang melibatkan rasuah, segala maklumat yang rakyat kalau tahu, rakyat akan hilang kepercayaan kepada Kerajaan Barisan Nasional. Itu pada pandangan saya. Dan bukan saja Calam, bukan saja kalau pegawai itu beritahu kita, dia kena fine. Kalau kerani dia dengar pegawai itu beritahu kita, dalam Section 2 ni, Section 2 ni kata, whoever has information or matter which to his knowledge has been disclosed. Dia tahu pegawai dia beritahu pada kita, dia pun kena. Jadi ini satu langkah intimidasi. Satu langkah untuk beritahu kepada semua pegawai kerajaan, jangan bagi tahu. Jangan pandai-pandai. Ya. Jadi Beruas bangun. Kuantan, boleh saya terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Yang berhormat Kuantan, saya ada satu cadangan. Kalaupun kerajaan hendak meminda Section 203 ini, disclosure of information ni, kalau niatnya adalah terhadap mereka pegawai yang memberi maklumat untuk menggagalkan satu operasi pelaksanaan oleh polis ke agensi kerajaan, haruslah ia ditujukan kepada pengkhianat-pengkhianat. Kalau kerajaan hendak meminda section ini, kalau dihakkan kepada pengkhianat dalam polis ke, immigration ke, ataupun agensi penguatkuasa yang lain, saya rasa kita di pihak sini boleh setuju kalau itulah niat kerajaan. Terima kasih Beruas. Kalau itu niat kerajaan, kita pun nak sama-sama benteras jenayah. Kita bukan menghalang kerja-kerja pihak yang berkuasa untuk membenteras jenayah, Datuk Yang di-Pertua. Tapi kena spesifik lah. Tak boleh general macam ni. Kena spesifik. Kena mengatakan ada sesiapa pegawai yang menghalang pihak penguatkuasa dengan memberi maklumat. Ya, jadi haruslah didenda. Mereka ini adalah pengkhianat. Kita akan setuju dan kita akan sokong. Tapi ini terlalu general. Ya, terlalu general dan seolah-olah semuanya menjadi termasuk di bawah OSA. Jadi Datuk Yang di-Pertua, Section 203 ini tidak boleh kita terima sama sekali, ya, dan harus kita tolak dan harus ditarik balik. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin meneruskan
perbahasan saya ke muka surat yang seterusnya, point section baru ya, 326A dan juga 352A. Kita nampak rasional di belakang ini, di belakang pasal section baru ini yang berkenaan dengan punishment for causing hurt by spouse, punishment for using criminal force by spouse. Jadi ini satu sebagai wanita ya, saya merasakan ini satu usaha yang nampaknya niatnya baik ya, untuk melindungi wanita supaya tidak ada keganasan terhadap wanita dan sebagainya. Namun Datuk Yang di-Pertua, ianya tidak konsisten dan tidak selaras dengan Akta Keganasan Rumah Tangga. Ya, dalam 323, 324, 325, 326, 334 dan 335 ini tidak disebut ya berkenaan dengan psychological abuse contohnya. Juga tidak disebut di sini dalam keganasan rumah tangga, Akta Keganasan Rumah Tangga terlibat sama bukan saja pasangan Datuk Yang di-Pertua. Terlibat sama ialah anak, ya, nenek ke, mak saudara ke, siapa saja yang duduk dalam satu keluarga itu juga terlibat, ya, bukan setakat spouse saja. Maka sebab itu kita nampak kelemahan di sini. Ya, kita nampak kelemahan di sini. Kalau diluluskan ya pindaan ini, section baru ini, ia sama sekali akan menjadikan undang-undang kita cacar marbah. Dia contradict Akta Keganasan Rumah Tangga. Jadi apabila berlaku sesuatu dekat sini dilindungi isteri, ya, pasangan, tetapi tidak dilindungi yang lain-lain. Jadi inilah yang kita merasakan bahawa harus ditarik balik yang ini sehingga dikaji semula ya, selaras dengan Akta Keganasan Rumah Tangga. Beruas. Terima kasih YB Kuantan. Terima kasih Timbalan Datuk Yang di-Pertua. Bolehkah Kuantan, saya dah dapat pandangan. Pada hemat saya, kerajaan tidak tentu arah dalam membuat pindaan. Sementara nak sementara nak menghukum dengan lebih berat tindakan di bawah cadangan untuk meminda Section 32A ni, hendak menghukum spouse dengan izin dengan lebih berat lagi, 2 kali ganda. Sementara dicadangkan pula dipinda Section 252A, punishment for using criminal force by spouse. Whoever during the subsistence of a valid marriage assaults or uses criminal force on his spouse shall be punished with an imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 2,000 ringgit or with both. Bagi saya, Section 352 ini meringankan lagi hukuman. Jadi apakah niat kerajaan kalau tanpa mengasingkan spouse ini ataupun isteri? Section 324, 325, 326 dan lain-lain section, hukuman sekarang ini pun lebih berat. Jadi kalau diperkenalkan satu section yang spesifik dari segi dengan izin interpretation of statute, kalau ada mana-mana peruntukan yang spesifik, peruntukan spesifik itu terpakai. Jadi sementara kerajaan nak menghukum lebih berat suami yang mengkerasi ataupun ganas terhadap isteri, section ini kalau dipindah bersama-sama, maksudnya kerajaan nak ringankan lagi hukuman ke atas suami yang ganas terhadap isteri. Jadi bagi saya ini satu pindaan yang memang tak tentu arah. Terima kasih Beruas. Saya kira pihak kerajaan cuba berniat baik ya untuk melindungi wanita. Mungkin apa yang berlaku di sini ialah kajian yang tidak holistik dan tidak menyeluruh dan tidak consult stakeholders ya. Jadi apabila kita consult stakeholders, barulah kita tahu masalah yang sebenar. Saya latar belakang saya counselling psikologi, Datuk Yang di-Pertua, dan banyak masalah yang saya kendalikan yang melibatkan wanita-wanita yang didera. Ya, Datuk Yang di-Pertua, bagi saya 1 minit untuk habiskan point ini ya, sebelum saya sambung selepas break nanti. Tetapi apa sebenarnya yang diinginkan oleh wanita bukanlah maksimum
penalty, punishment terhadap sang suami. Apa yang diinginkan oleh wanita ialah suami dia berubah, Datuk Yang di-Pertua. Sebabnya kita tengok wanita ni bukannya orang tak pandai, orang pandai. Tetapi lepas kena pukul, lebam-lebam, lepas tu dia pergi kaunseling, dia duduk bawah dekat shelter, dia balik semula, Datuk Yang di-Pertua. Bukan sebab dia sayang. Dia nak suami dia berubah. Lepas ni saya sambung selepas makan. Terima kasih. Sambung petang ni. Saya ingin lalukan beberapa ahli parlimen daripada Parlimen Uganda yang berada di Dewan ini. Semoga lawatan ini akan mengeratkan kedua-dua parlimen. Adalah Muhammad, masyarakat ditangguhkan hingga jam 2:30 petang nanti.